Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita sambung dalam perbincangan dalam tafsir surah Yusuf mengenai dengan Nabi Yusuf berserta dengan Bunyamin dan bagaimana rancangan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf berserta dengan orang-orang bawahan dia supaya ditangkap Binyamin ini bersama dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita lihat pada ayat ke-71, qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Mereka adik-beradik Nabi Yusuf, mereka berkata, wa aqbalu alaihim, mereka datang kepada orang yang menyatakan mereka ni pencuri. Madza tafqidun, apa yang kamu hilang? Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Mereka iaitu orang-orang raja ni, raja Mesir, orang-orang bawahan, dia telah berkata, nafqidu suwa'al malik, kami kehilangan piala ataupun tempat cedok raja punya tempat cedok makanan, senduk. Waliman jaa bihi himlu ba'ir, dan siapa yang dapat bawa datang piala raja tadi, tempat senduk makanan tadi, himlu ba'ir, dia akan mendapat hadiah yang dipanggil ju'alah, hadiah, satu muatan unta punya makanan. Wa ana bihi za'im, aku akan menjadi garantor, penjamin terhadap perkara ni. Siapa jumpa piala raja, dia akan mendapat makanan sebanyak mana unta boleh bawa. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Mereka adik-beradik Nabi Yusuf berkata, tallahi, demi Allah, laqad alimtum, kamu semua pun tahu kami datang ni. Adik-beradik Nabi Yusuf kata, kami semua ni datang, kamu pun tahu, ma ji'na linufsida fil ard, bukan kami nak buat kerosakan di permukaan bumi ni, wa ma kunna sariqin, dan tidak ada seorang pun di kalangan kami ni yang mencuri. Kami bukan jenis pencuri. Ayat ke-74 menyatakan, qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin. Mereka berkata, siapa yang berkata, iaitu orang-orang istana. Orang-orang istana berkata, fama jazaohu, apakah balasan dia, hukuman terhadap pencuri ni sekiranya kamu di kalangan orang yang berdusta. Kalau kamu semua berdusta, kami tuduh kamu pencuri. Kalau kamu menafikan, kalau betul, apakah hukumannya? Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaoh kadzalika najzil zalimin. Maka adik-beradik Nabi Yusuf berkata, balasannya, man wujida fi rahlihi, siapa yang didapati piala raja tadi, piala milik raja berada dalam bekas makanan dia, berada pada tunggangan dia, fahuwa jazaoh, maka dialah dikenakan hukuman. Kadzalika najzil zalimin, seperti itulah kami balas terhadap orang-orang yang zalim.
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Ayat ke-76 menyatakan fabada'a bi'aw'iyatihim, mulalah mereka memeriksa, orang-orang istana memeriksa bekas-bekas mereka, qabla wi'a'i akhih, sebelum mereka periksa bekas Bunyamin. Jadi di sini sebagai satu helah, mereka tuduh, orang-orang istana tuduh adik-beradik Nabi Yusuf ini pencuri. Bila mereka tuduh, adik-beradik Nabi Yusuf menafikan, kami bukan jenis pencuri, yang suka mencuri ni bukan kami. Sekiranya benar, maka dikenakan hukuman kepada si pencuri. Kemudian orang istana mula memeriksa siapakah yang mencuri tersebut. Mereka dah tahu, sebab ini semua adalah perancangan yang telah strategi perancangan bagaimana untuk dikekalkan Binyamin bersama Nabi Yusuf, Raja Mesir pada ketika itu, dan tidak dibenarkan sama sekali Binyamin ini untuk pulang ke negaranya di Palestin kerana ditangkap, kerana mencuri. Ini semua bukan Binyamin mencuri, ini adalah satu perancangan yang dilaksanakan oleh Nabi Yusuf. Letakkan bekas piala raja ni dalam bekas makanan Binyamin. Last sekali diperiksa, benar bekas tersebut dalam bekas makanan Binyamin, maka ditangkap Binyamin dan kekal bersama dengan Nabi Yusuf. Fabada'a bi'aw'iyatihim, mereka mula memeriksa bekas-bekas mereka. Ini satu helah, mereka tak terus periksa bekas Binyamin, sebab kalau terus maka akan kantoi lah. Maknanya itu satu perancangan yang telah diatur oleh Nabi Yusuf dan juga orang-orang dia. Jadi mereka tak nak periksa bekas makanan Binyamin, mereka periksa bekas makanan adik-beradik Nabi Yusuf yang lain dulu. Akhir sekali baru Binyamin. Thumma istakhrajaha min wi'a'i akhih, kemudian dikeluarkan bekas atau piala raja tadi daripada mana? Daripada bekas Binyamin. Kadzalika kidna li Yusuf, seperti itulah perancangan yang dibuat oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka liya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah, iaitu Binyamin ni tidaklah Nabi Yusuf tidaklah mengambil Binyamin fi dinil malik, tidaklah melaksanakan hukuman. Nabi Yusuf tidak melaksanakan hukuman terhadap Binyamin mengikut agama Raja Mesir. Raja Mesir ini mereka ada undang-undang mereka. Undang-undang mereka siapa yang mencuri akan dikenakan taghrim, dan juga darab, dipukul dan dikenakan denda. Berbeza dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Undang-undang mereka, siapa yang mencuri akan menjadi hamba kepada orang yang dia curi tadi. Siapa yang mencuri harta si fulan, orang B mencuri harta orang A, maka bila ditangkap, orang B akan menjadi hamba kepada orang A, kerana dia mencuri harta orang A. Illa an yasha Allah. Ini semua adalah Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala yang ilhamkan, wahyukan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Narfa'u darajatin man nasha', kami Allah Ta'ala mengangkat darjat kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, atas setiap orang yang berilmu ada yang lebih berilmu, ada yang maha berilmu, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kita lihat beberapa ibarah yang kita boleh ambil daripada kisah ini. Dalam ayat yang kita bincangkan tadi, dalam ayat yang kita sebutkan tadi, bagaimana ayat yang terakhir dari 76, kadzalika kidna li Yusuf, seperti itulah kidna, perancangan kami merancang untuk Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebab perancangan ni bukan satu perancangan yang mudah. Ini dipanggil at-tadbirul khafi, perancangan yang cukup halus, strategi yang tak dapat dihidu oleh pihak lawan. Allah Ta'ala wahyukan perkara ini kepada Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf buat ikut strategi yang mana Allah Ta'ala telah susun. Ini adalah satu strategi ataupun tipu daya yang mahbub, yang disukai, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana padanya ada hikmah, ada maslahah, ada kemaslahatan, kebaikan yang akan lahir daripadanya. Dan dia juga sebagai satu dalil sebenarnya. Dalil apa? Jawazut tawassul ilal aghrad al-masyru'ah. Harus membuat satu helah tipu daya untuk sampai kepada objektif yang sebenar. Selagi mana objektif tersebut, selagi mana helah tersebut tidak bercanggahan dengan nas, dengan syariat Islam, maka selagi mana helah tersebut, tipu daya tersebut tidak bertentangan dengan Quran dan juga hadis, maka helah tersebut adalah helah yang diharuskan. Sebab apa helah itu dibenarkan? Kerana di dalamnya akan terhasil, akan mendapat natijah kebaikan dan juga kemaslahatan, dan tidak ditimpa apa-apa kemudaratan kepada seseorang pun. Sedangkan Binyamin tak diseksa, walaupun dituduh Binyamin ini sebagai seorang pencuri, tetapi dia dalam keadaan aman, dalam keadaan tenteram dan tidak berasa gelisah dan tenang bersama dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebab tadbiril khafi, sebab perancangan yang halus ini, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ma kana yatamakkan min akhdhi akhihi fi hukmi milki Misr. Nabi Yusuf tak mampu sebenarnya untuk mengambil Binyamin ini mengikut hukuman ataupun undang-undang Raja Mesir yang tidak mengharuskan menjadikan pencuri sebagai hamba, yang dipanggil istirqaqus sariq. Dalam undang-undang Mesir, Nabi Yusuf menjadi Raja Mesir, Menteri Kewangan Mesir, sudah pasti kena ikut undang-undang yang telah ditetapkan pada zaman sebelum ini oleh Raja Mesir sebelum ini. Mereka tak membenarkan untuk menjadikan pencuri sebagai hamba. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kehendak Allah Ta'ala memberi ruang dan juga peluang kepada Nabi Yusuf bagaimana cara untuk mendapatkan Binyamin ini bersama dengan Nabi Yusuf, duduk tinggal bersama Nabi Yusuf dan dijadikan ia sebagai seorang hamba. Wa huwa kana ya'lam dzalika min syari'atihim, dan dia mengetahui yang demikian daripada syariat mereka. Iaitu Nabi Yusuf tahu syariat. Syariat siapa? Syariat adik-beradik dia, iaitu syariat Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Siapa yang mencuri maka dijadikan ia sebagai hamba. Sebab tu orang-orang istana tanya dulu kepada adik-beradik Nabi Yusuf, qalu jazaa'uhu, qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadzibin. Apa yang nak buat kalau benar mereka ni pencuri? Allah Subhanahu Wa Ta'ala puji Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan perkataannya, narfa'u darajatim man nasha', kami mengangkat beberapa darjat kepada siapa manusia yang kami kehendaki. Kami mengangkat darjat tersebut dengan ilmu. Sebab orang yang boleh memberi solution, jalan A tak boleh keluar, ikut kita rangka jalan B.
jalan B pun sangkut, kita ada strategi lain. Strategi lain rangka yang ketiga, dia ada pelbagai ruang jalan. Kalau tak boleh A, kita buat cara B. Tak boleh cara B, kita buat cara C. Ini semua perlukan knowledge, ilmu. Jadi di sini kita nak bagi tahu Allah Taala mengangkat darjat ini adalah dengan kepada siapa yang mempunyai ilmu. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang beriman di kalangan kamu dan juga orang yang diberi ilmu. Illa an yasha Allah. Illa an yasha Allah. Nabi Yusuf AS tidak mampu untuk mengambil Binyamin bersama dengan dia mengikut undang-undang Mesir dalam apa juga situasi. Tak boleh. Memang undang-undang Mesir tak benarkan. Illa fi hali masyiatillah, melainkan dalam situasi yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala tahu bagaimana nak kekalkan Binyamin ini bersama Nabi Yusuf. Jangan ikut undang-undang Mesir. Undang-undang Mesir tak benarkan. Maka ikut undang-undang selain daripadanya, iaitu undang-undang adik-beradik Nabi Yusuf AS, itu syariat Nabi Yaqub AS. Sebab setiap persyariatan Nabi ini berbeza-beza. Itu yang kita perlu tahu. Sama juga undang-undang negara. Ada negara yang tak benarkan untuk dibunuh. Tak ada hukuman mati. Mandatory ni tak ada. Ada sebahagian negara tu hukuman paling berat dia adalah penjara seumur hidup. Tak ada hukuman mati. Jadi bila dia buat jenayah di kawasan, di negara tersebut, maka tak boleh untuk kita laksanakan hukuman mati sebab terikat dengan undang-undang negara tersebut. Walaupun di negara kita mungkin hukuman mati. Begitulah juga dengan pensyariatan pada zaman dahulu ini, terikat dengan undang-undang sesebuah negara dan juga undang-undang syariat pada ketika itu. Fa innahu fa'ala dzalika biiznillah wa wahyih. Sesungguhnya Nabi Yusuf buat ini semua dengan izin Allah. Percaturan yang Nabi Yusuf buat semua daripada Allah Subhanahu wa taala, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hilah ini telah diakui sendiri oleh syarak. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang alim pasti ada orang yang lebih alim, lebih berilmu daripadanya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, laisa alimin illa fawqahu alimun. Tak ada orang alim melainkan di atasnya pasti ada orang alim yang lain. Ada orang lebih berilmu daripadanya, sehinggalah yang teratas sekali, yang paling maha berilmu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan ulama menyatakan adik-beradik Nabi Yusuf ini mereka menjadi ulama. Selepas mereka bertaubat menjadi ulama. Sesungguhnya Nabi Yusuf lebih alim berbanding mereka, lebih berilmu berbanding mereka. Kita lihat beberapa perkara dari perbincangan pada minggu ini dan juga pada bulan yang lalu dalam ayat yang sebelum ini sehingga ke ayat yang sekarang ni kita sedang bincangkan, iaitu kanat farhatun ghamiratun min afrahil umur liqa'il akhawain. Ini adalah satu peristiwa yang sangat menggembirakan bagi Nabi Yusuf AS ketika mana dia bertemu dengan adik-beradik kandungnya, iaitu Binyamin. Bila mana Nabi Yusuf bertemu dengan Binyamin, itulah saat kegembiraan yang teramat sangat, sehingga dia peluk Binyamin, Nabi Yusuf ini, wa ta'arrafa alaihi ba'da firaq, dan dia memperkenalkan diri dia kepada Binyamin. Selepas mana mereka terpisah, mereka ni terpisah lebih daripada 4 kurun, lebih kurang 40 tahun. Wa tawata' ma'ahu ala khuttah ibqaihi ladai. Kemudian bila mereka bertemu, Nabi Yusuf kenalkan diri dia, maka dia merancang bagaimana
untuk Binyamin ini bersama dengan dia, tidak pulang ke Palestin bersama adik-beradik yang lain. Perkara yang kedua, kita boleh mengambil istifadah, ibarah daripada ayat yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu fala tabta'is bima kanu ya'malun. Pada ayat ke-69 ataupun 70 dinyatakan fala tabta'is bima kanu ya'malun. Jangan kamu berputus asa terhadap apa yang mereka lakukan. Perkataan Nabi Yusuf ini kepada Binyamin, fala tabta'is bima kanu ya'malun. Jangan kamu berputus asa terhadap apa yang mereka lakukan terhadap diri aku. Ini menunjukkan betapa tingginya akhlak Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dipanggil at-tahalli. Tahalli bermaksud dihiaskan diri dia dengan perkara-perkara yang baik, iaitu dengan sifat kemaafan, bertoleransi, tidak mengungkit perkara yang telah lalu, yang mana dia telah dibuang dalam perigi, dibiarkan begitu saja, tidak berpakaian. Semua itu Nabi, walaupun terkena pada diri Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf pesan kepada Binyamin, jangan bimbang, jangan berasa putus asa terhadap apa yang mereka pernah lakukan kepada diri aku. Dan sekaligus Nabi Yusuf menzahirkan rasa kasih sayang, kemesraan kepada adik-beradik dia. Dia tak putuskan hubungan dengan adik-beradik dia, walaupun adik-beradik dia pulaukan dia, campak dalam perigi dan tak ambil tahu dah lepas tu. Tetapi hubungan adik-beradik itu masih dikekalkan oleh Nabi Yusuf, kerana adik-beradik ini seperti mana pepatah Melayu katalah, kalau air ni dicincang tak akan putus. Hubungan adik-beradik macam mana pun tetap adik-beradik. Kemudian wa nisyanul madhi wa tajawuz akhta'ihim ma'ahu fi muqtabil al-umur. Nabi Yusuf lupakan perkara yang telah lalu. Walaupun dia masih ingat, masih segar dalam ingatan dia, tapi dia buat lupa perkara ini. Sebab bila kita ingat kembali perbuatan-perbuatan jahat adik-beradik Nabi Yusuf terhadap diri dia, pasti syaitan akan cuba untuk membesar-besarkan lagi isu ni, kemudian akan disimpan perasaan dendam. Sebab itu Nabi Yusuf lupakan kesalahan-kesalahan adik-beradik dia terhadap diri dia. Perkara yang ketiga, yang meletakkan piala milik raja tadi di bekas makanan Binyamin. Ini semua adalah orang-orang istana buat dengan arahan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan arahan ini bukan sebarang arahan. Ini sebagai satu ta'liman wa ilhaman wa wahyan minallah. Sesuatu pengajaran, satu ilham, satu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf arahkan orang-orang istana letakkan piala milik raja tadi dalam bekas makanan Binyamin. Wa kana ibqa'u akhihi ladaihi amalan bi syari'ati Ibrahim wa Yaqub wa ilzaman li ikhwatihi bima hakamu bihi. Dan itulah cara untuk mengekalkan Binyamin di sisi Nabi Yusuf, kerana beramal dengan syariat Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Perkara yang keempat, tidaklah lam yakun wasfu awladi Yaqub bi annahum sariqun kadhiban min Yusuf alaihi salatu wassalam. Tidaklah disifatkan anak-anak Nabi Yaqub ini mereka mencuri kerana penipuan yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mana bukanlah kita kata anak-anak Nabi Yaqub ini mereka, kita tak boleh sifatkan anak Nabi Yaqub ini mereka mencuri, kerana ini satu pendustaan yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, perancangan jahat. Kita tak boleh kata begitulah. Sebab apa? Sebab ini satu wahyu yang Allah Ta'ala yang beri arahan ini kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berikan arahan ini kepada orang-orang istana dia.
wa innamal murad ayyatuhal 'ir halakum halas surraq. Kalau kita lihat pada ayat sebelum ini, ada dinyatakan falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Orang-orang istana panggil dia, thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'ir, wahai saudagar-saudagar, wahai orang yang rombongan yang menaiki unta, innakum lasariqun, kamu ni semua adalah pencuri. Yang dimaksudkan dengan ayyatuhal 'ir, maksudnya keadaan kamu ni seolah-olah keadaan pencuri. Bukanlah orang istana kata kamu pencuri, bukan. Maksudnya keadaan kamu ni macam keadaan pencuri. Itu maksud dia. Bukan maksudnya Nabi Yusuf tuduh mereka pencuri. Nabi Yusuf suruh tuduh orang-orang istana, tuduh mereka sebagai pencuri. Tidak, keadaan mereka itu. Okey. Inna syai'an li ghairikum sara 'indakum min ghairi ridal malik wala ilmi. Sesungguhnya sesuatu milik orang lain ada di sisi kamu tanpa redha persetujuan daripada pemiliknya. Itu maksud pencuri. Mana keadaan kamu nanggap mencurigakan lah. Itu maksudnya mereka, orang-orang istana katakan kepada adik-beradik Nabi Yusuf, sesungguhnya ada sesuatu milik orang lain ada dalam salah satu daripada bekas makanan kamu semua. Ataupun maksud daripada ayyatuhal 'iru innakum lasariqun, maksudnya itu adalah hilah untuk bersama dengan Binyamin wa fasluhu anhum ilaih, dan dipisahkan Binyamin daripada mereka. Itulah hilah. Sesungguhnya kamu ni mencuri. Bukan kita tuduh dia, tapi itulah cara hilah untuk mengekalkan Binyamin bersama dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ataupun innahum sariqun, maksud yang ketiga, mereka mencuri ini maksudnya bi'atibari ma kana minhum hinama akhadhu Yusuf min abih. Maksudnya memang mereka mencuri dahulunya. Ayyatuhal 'ir, wahai pencuri. Orang istana panggil kepada adik-adik Nabi Yusuf. Mungkin i'tiqad pada ketika itu mereka panggil adik-adik Nabi Yusuf pencuri kerana mereka memang benar-benar mencuri. Mereka mengambil Nabi Yusuf daripada ayahnya, kemudian mereka campak dia di dalam perigi. Itu ada 3 kebarangkalian semua yang kita sebutkan satu persatu, yang mana orang istana panggil ayyatuhal 'ir, adik-beradik Nabi Yusuf, innakum lasariqun, sebagai pencuri. Kemudian kita lihat perkara yang kelima, waliman jaa bihi himlu ba'ir. Dalam ayat yang kita sebutkan tadi, siapa dapat bawa datang piala milik raja ini, himlu ba'ir, dia akan mendapat muatan makanan sebanyak muatan unta. Ini dipanggil sebagai ju'alah. Harus ju'alah. Ju'alah ini bermaksud memberi hadiah sagu hati, hadiah istimewa. Bukan sekadar memberi hadiah itu dibenarkan, wa dhamanul ju'ali qabla inja'izil amal atau qabla itmamih, harus juga menjamin, menjadi garantor kepada ju'alah, hadiah tersebut. Orang menjanjikan hadiah itu dibenarkan. Siapa yang temui barang yang hilang, kunci yang hilang, handset yang hilang, maka akan diberi hadiah. Okey, itu dibenarkan dalam Islam. Dan satu lagi konsep, wa anabihi za'im, dhaman, menjadi garantor, dia menjadi penjamin. Siapa yang jumpa handset, pasti dan pasti hadiah akan sampai kepada dia. Aku sebagai penjamin. Itu juga dibenarkan. Sebelum bermulanya amalan ataupun sebelum sempurnanya pekerjaan tadi, maknanya dia tak start lagi cari barang yang hilang,
ataupun sebelum sempurnanya sebelum menjumpai barang yang hilang. Boleh, tak jadi masalah. Sesungguhnya ujiza liddarurah, dibenarkan menjamin ini, menjadi guarantor ini adalah kerana darurah. Kerana darurah, kerana keperluan yang penting. Fajaza fihi minal juhalah ma la yajuzu fi ghairi, harus padanya minal juhalah ma la yajuzu fi ghairi, untuk akad hadiah jualah ini boleh walaupun dia tak tahu, berbeza dengan selain daripada jualah. Selain daripada jualah dia mesti kena tahu, transaksi apa pun kena tahu dulu, nak beli ke nak sewa ke kena tahu dulu benda tu. Tapi untuk jualah tak perlu tahu pun tak apa. Itu beza dia. Wa huwa minal uqud al jaizah, dia adalah akad yang harus yang mana harus bagi salah seorang daripada keduanya untuk memfasahkannya, untuk memfasahkan, nak membatalkan akad tadi boleh, akad jualah ni. Melainkan annal maj'ul lahu yajuzu an yafsakhuhu qabla syuru' bil amal wa ba'dah. Orang yang dijanjikan hadiah contohnya berita terbaik kepada jemaah surau ni, siapa yang menjumpai barang sekian-sekian akan diberi hadiah sekian. Jadi berita baik ataupun hadiah ini ditawarkan kepada semua jemaah surau. Okey. Bila sebut tentang semua jemaah surau, boleh saja untuk dia fasahkan, batalkan sebelum bermulanya. Dia baru iklan sehari, baru iklan 10 minit, kemudian dia batalkan, boleh. Kalau selepas beberapa jam atau selepas satu hari, dia perlu, selepas mana orang dah start cari, maka bila dia nak batalkan perlu persetujuan daripada orang tersebut. Dan tidak boleh bagi lil ja'il menfasahkan akad tersebut idza syar'a al maj'ul lahu fil amal. Okey, di sini kita nak bagi tahu orang yang mana dijanjikan dengan satu hadiah, kalau jumpa benda tu dia pun cari, dia tak start cari lagi pun, dia kata memang aku tak nak pun, aku nak batalkan kerja-kerja cari-cari barang hilang ni, aku tak nak. Boleh. Ataupun selepas dia carilah, mungkin cari 2-3 hari, dia kata aku malas nak carilah, boleh, tak jadi masalah. Tetapi harus diingat, bagi orang yang menjanjikan hadiah tadi, bila mana dia nak fasakh, dia nak batalkan akad jualah ini, yang menjanjikan hadiah-hadiah istimewa kepada barang yang hilang ini, bila mana orang yang dijanjikan telah mula mencari, maka tak boleh sesuka hati dia batalkan. Takut nanti orang kata, saya dah jumpa dah handset yang hilang tu, oh saya dah batalkan hadiah tu saya buka 2 jam, tapi tak bagi tahu pun 2 jam, dia bagi tahu siapa yang jumpa je. Wala yushtaratu fi aqdil ju'alah, dan tak disyaratkan untuk akad ju'alah ini, tidak disyaratkan hadir 2 orang yang menjanjikan dengan yang dijanjikan dengan hadiah. Ini semua berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, waliman jaa bihi, siapa yang dapat bawa datang barang yang hilang, piala milik raja tadi. Dengan ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah berkata, dia kata apa? Berpendapat yang seperti mana pendapat yang kita sebutkan tadi, begitulah juga ulama-ulama Maliki dan juga Hambali, berbeza dengan ulama Hanafi. Ulama Hanafi, dia tidak membenarkan ju'alah lil jahalah, kerana jahalah, kerana tak tahu, kerana jahil, tak tahu, perkara tersebut tak diketahui. Ju'alah ni apa? Definisi dia, iltizamu bi'iwadin
ala syai'in ma'lum au majhul. Ju'alah ini makna melazimkan seseorang dengan satu imbalan, habuan ke atas sesuatu yang diketahui ataupun tak diketahui. Sama ada hadiah tadi yang dijanjikan tadi itu adalah satu hadiah yang dah diketahui ataupun tak tahu pun hadiah apa. Wa huwa tasarruf bi iradati munfaridah mislu al-i'lan an mukafa'ah au ju'al liman yajid syai'an dha'i'an. Contohnya dia i'lan mengenai dengan siapa yang mendapat sesuatu barang yang hilang. Siapa yang jumpa iPhone sekian yang telah hilang pada tarikh sekian, pada waktu sekian, akan diberikan hadiah. Ataupun siapa yang dapat merawat orang ini yang sedang sakit, lumpuh ni, kalau dia boleh bangun kembali seperti sedia kala, maka diberi hadiah yang sangat istimewa. Boleh. Ataupun liman yatafawwaq fi qadiyatin ilmiyatin, ataupun siapa yang dapat buat research penemuan baru, maka dia akan diberi satu hadiah yang teristimewa. Boleh, tak jadi masalah. Cuma ulama-ulama dalam mazhab Hanafi ini, mereka kata hadiah tersebut mestilah diketahui. Kalau tidak diketahui, maka tidak dibenarkan. Kemudian walam yakun qawluhu himlu ba'ir dhamanul majhul. Tidaklah perkataan Allah Subhanahu wa taala himlu ba'irin, muatan makanan seberat unta, bukanlah itu adalah dhaman majhul, maknanya garanti perkara yang tidak diketahui. Kerana himlu ba'ir, muatan penuh yang unta boleh bawa, itu adalah satu perkara yang diketahui, bukan tak diketahui. Perkara yang muayyan lagi maklum, yang telah ditentukan dan telah diketahui. Sebab satu muatan unta ni, yang unta boleh bawa lebih kurang 60 gantang, maka sah lah. Dalam mazhab Hanafi pun sah, sebab dah diketahui apakah hadiah yang istimewa yang dia akan dapat bila jumpa piala milik raja. Cuma di sana kana badal malin anil masruq, wa huwa kafalatun bima lam yajib, li'annahu la yahillu lis-sariqi an ya'khudha syai'an ala raddi as-sariqah. Okey. Cumanya gantian harta, gantian kena ganti balik harta daripada barang yang dicuri. Kalau dia curi apa tadi? Hilang apa? Kena ganti balik. Wa huwa kafalah bima lam yajib, bima lam yujib. Dan dia adalah bab kafalah. Kafalah ni, kafalah lain daripada ju'alah. Kafalah ni makna dalam bab jamin, dhaman, dalam bab menjamin. Dia adalah menggantikan harta daripada barang yang dicuri, ganti balik. Dia adalah termasuk dalam kafalah, bab dhamin, ganti rugi. Kerana tidak halal bagi orang yang mencuri dia mengambil sesuatu, kemudian dia kembalikan balik barang dia curi tadi. Jadi ini tak mungkin berlaku lah. Orang yang curi, dia ambil kemudian dia kembalikan balik. Kemungkin fala'allahu kana yasihu fi syar'ihim aw kana hadha ju'alah. Jadi di sini kesimpulan dia, ju'alah memberi hadiah, menjanjikan hadiah yang istimewa kepada siapa? Kepada orang yang menemui sesuatu barang yang hilang, maka syariat benarkan. Ataupun kafalah, kafalah ni menjamin,
dia menjadi garantor. Siapa yang menjumpai barang yang hilang, dia akan jamin barang tersebut akan sampai ke tangannya. Itu juga dibenarkan. Wa ana bihi za'im, itu petanda harusnya kafalah. Kafalah ni ada dua jenis. Satu kafalah dengan harta, satu kafalah dengan jiwa, dengan diri. Dalam riwayat Abu Daud dan juga dan juga riwayat dalam kitab Tirmizi, daripada Abi Umamah Al-Bahili dan juga selain daripada Abu Umamah, dia menyatakan az-za'im gharimun. Az-za'imu gharimun, iaitu orang yang pendakwa ini, dia akan menjadi gharim. Gharim ni makna dia akan gantilah. Dia akan mengambil tempat orang tersebut kalau orang tersebut tidak hadir. Ini pendapat mazhab yang 4. Cuma sebahagian di kalangan ulama, mereka tidak membenarkan kafalah bin nafsi, garantor jiwa, garantor bagi individu tidak dibenarkan, sebahagian ulama kata. Kerana bukan benda yang mudah. Kalau orang yang digarantorkan tadi, orang tersebut tak hadir, maka garantor tu kena hadir. Ini perkara yang susah. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang lah. Ada sikit lagi dalam bab kafalah ni. InsyaAllah kita akan bincang pada minggu yang akan datang, pada minggu depan, InsyaAllah pada hari Rabu, mengenai dengan kafalah. Dan seterusnya kita lihat hukum pencuri, mengikut undang-undang Mesir pada ketika itu. Kemudian datangnya syariat kita, syariat Nabi Muhammad, memansuhkan semua pensyariatan sebelum ini. Dan ada satu kisah daripada Nabi Ayub, bagaimana dia melakukan helah dalam syariat, helah yang dibenarkan. Begitu juga perintah Nabi SAW. Ada Nabi perintahkan seorang sahabat untuk melakukan helah dalam riba. Kalau kamu buat seperti ini riba, maka helah di jalan keluar kamu buat seperti ini. Itu juga kita akan bincangkan insya-Allah taala. Semoga Allah Taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi